pemahaman dia silap. Bahasa Melayu adalah bahasa induknya, tetapi pecahannya kalau bahasa Indonesia, bahasa lain dan sebagainya. Waktu itu dipanggil Kepulauan Melayu ataupun Alam Melayu, yang semuanya berbahasa yang sama, berbahasa induk bahasa Melayu. Cuma selepas kedatangan penjajah, entiti-entiti tadi telah dipecah-pecahkan. Indonesia di sebelah selatan, Malaysia di sebelah utara. Jadi akhirnya timbullah satu negara baru yang sebelum itu tidak ada pun. Kesultanan Melayu Johor sampai ke Riau dan Indragiri. Tadi saya jumpa rakan daripada Riau memaklumkan bahawa dulu adalah di bawah Johor dan bahasa mereka pun bahasa seperti kita. Jadi bahasa Melayu kalau kita kata tidak boleh menjadi bahasa ilmu juga salah. Kerana alam Melayu ketika itu menjadi pusat ilmu. Pusat ilmu. Di Aceh dan sebagainya menjadi pusat ilmu ketika itu. Alright. Dan negara-negara maju di dunia, Perancis, Jerman, Jepun, menggunakan bahasa mereka. Dan mereka masih boleh maju berbanding negara lain walaupun menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi saya haraplah kita semua jangan malu menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ni tidak boleh dimartabatkan kalau kita sendiri tidak yakin dan tidak memartabatkan bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, jadi semua rakyat saya harap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Alright, terima kasih. Bila antara aktiviti ini akan dilakukan? Saya serahkan kepada pihak Dewan Bahasa untuk membuat pindaan dan bentangkan kepada Kabinet. InsyaAllah selepas Kabinet kita akan bawa ke Parlimen untuk dipindah. Mengenai alat ini, adakah wajib kepada DLC atau mereka mungkin diberi option dan bila mereka boleh asal tidak ada transportasi? KPPA kita wajib. Buka puasa setelah Sudah buka puasa 2021 dah keluar. Mungkin beberapa pindaan lagi kita akan buat lah. Tapi setakat ini sejak 2021 ya 20 keliling sudah pun dikeluarkan. Sebenarnya penggunaan bahasa Melayu ni lama. Mahkamah menggunakan bahasa Melayu. Saya difahamkan Mahkamah Magistrate 80% penggunaan bahasa Melayu di dalam mahkamah. Dalam mahkamah sepatutnya hakim membuat judgement, membuat penghakiman dalam bahasa Melayu. Cuma yang kita benarkan penggunaan bahasa lain adalah sewaktu soal jawab saksi. Saksi biasanya kaum Cina yang tak faham, tak boleh bercakap Inggeris, tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik, maka dibenarkan saksi menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan ada terjemahan, ada penterjemah. Jadi mahkamah satu, kita ada, seperti kita tahu, kita ada tiga, dari segi kita ni, kita ada tiga cabang kita dalam negara kita, iaitu eksekutif, legislatif, parlimen. Legislatif, parlimen. Parlimen menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya di dalam parlimen. Judiciary, kehakiman. Seperti saya sebut tadi, kehakiman juga menggunakan bahasa Melayu. Walaupun di peringkat mahkamah persekutuan masih lagi rendah dari segi persentasenya, dari segi peratusannya, tetapi menggunakan bahasa Melayu. Mahkamah Magistrate, saya percaya Mahkamah Magistrate dan Session 80% menggunakan bahasa Melayu, walaupun belum 100%. Jadi tidak ada sebab kenapa selain daripada cabang tiga ini menggunakan bahasa Melayu di peringkat akademi, di peringkat kita, di segi percakapan harian, dari segi dalam komersial, bisnes dan sebagainya tidak menggunakan bahasa Melayu. Ya, sebab ini benda yang penting ni. Kehakiman sangat penting, tapi masih boleh mampu untuk melaksanakan tugas mereka dengan bahasa Melayu. Parlimen, ini badan yang penting, gunakan bahasa Melayu sebenarnya. Ya. Datuk Seri, mengenai isu ayam, jadi apa langkah? Ayam, saya telah minta supaya Menteri Pertanian, besok saya percepatkan mesyuarat Kabinet. Ada isu yang banyak sekarang ini melibatkan ayam. Saya bukan tumpu pada ayam semata-mata, tetapi dua perkara ini, iaitu kos sara hidup yang kita jangka akan meningkat. Dan ini adalah fenomena global. Kerana masalah perang dan sebagainya, sudahlah pandemik, tak boleh mengeluarkan bahan makanan, hasil dan sebagainya, lama. Dan lepas elok sikit,
tiba-tiba perang di Rusia. Supply penawaran kepada bahan makanan mungkin terjejas teruk kerana gandum ini 1/3 daripada pengeluaran dunia dikeluarkan oleh Rusia dan Ukraine. Dan banyak negara, saya difahamkan ada beberapa negara telah pun menyekat ekspor gandum daripada negara mereka kerana untuk kegunaan diri mereka sendiri. Jadi kalau dari segi teori ekonomi permintaan melebihi daripada penawaran, tentu saja harga akan meningkat. Jadi besok hari Isnin saya panggil mesyuarat kabinet untuk melihat khusus dari segi bagaimana kita nak mengimbangi kenaikan harga barang yang mendadak ini, dan saya minta Kementerian Kabinet HEP untuk membentangkan. Begitu juga dengan makanan, supply makan termasuk ayam. Kementerian Pertanian perlu bentangkan. Saya dah umumkan AP dihapuskan, dan saya melihat kepada mungkin AP lain pun kita sedang kaji apa yang sama ada kita akan hapuskan. Banyak lagi AP lain yang kita akan tengok, bukan setakat makanan saja. Jadi kita harap bila AP dihapuskan, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan tekanan kita dari segi kekurangan supply barangan. Dan yang keduanya, mungkin kalau banyak pihak yang terlibat, mungkin harga pun mungkin boleh kurangkan. Tapi kita tunggulah, kita tunggu kesan dia, dan besok dua kementerian ini akan membentangkan apakah perancangan jangka pendek, short term, dan perancangan jangka panjang. Sebab kalau perang berlarutan berterusan, kesannya adalah kesan jangka panjang. Jadi kita akan tengok secara detail. Alright. Terima kasih.